Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada seluruh rakyat Malaysia yang dikasihi sekalian. Saya ingin memulakan seperti biasa dengan tindakan-tindakan yang telah pun dilaksanakan oleh Task Force Operasi Pematuhan. Semalam, Task Force Operasi Pematuhan yang diketuai oleh PDRM telah membuat 61,876 pemeriksaan di seluruh negara bagi memantau dan menguatkuasakan pematuhan SOP PKPB. Sebanyak 4,504 pasaraya, 3,833 restoran, 585 penjaja dan 730 kilang serta 3,526 bank telah diperiksa. Pemeriksaan juga telah dibuat di 1,302 terminal pengangkutan darat, 270 terminal pengangkutan air dan 115 terminal pengangkutan udara. Pasukan Task Force Operasi Pematuhan juga telah memeriksa sebanyak 18,048 buah kenderaan persendirian, 1,338 kenderaan awam dan 238 vessel. Turut diperiksa adalah 2,295 pasar awam, 4,058 tempat ibadah, 4,462 tempat riadah dan 265 tapak binaan. Sebanyak 3,183 pasukan pematuhan telah membuat pemantauan yang melibatkan seramai 15,872 orang. Semalam, PDRM juga telah pun mengadakan 153 sekatan jalan raya rentas padan negeri di seluruh negara dan telah memeriksa sebanyak 102,852 kenderaan. Sebanyak 738 kenderaan yang cuba merentas negeri atas alasan mau pulang ke kampung dan telah pun diarahkan berpatah balik oleh PDRM. Jumlah ini nampaknya berkurangan berbanding dengan 1,243 kenderaan pada hari sebelumnya. Negeri yang mencatatkan cubaan rentas negeri untuk pulang ke kampung yang tertinggi adalah Selangor, iaitu sebanyak 317, Melaka 89 dan Kedah 80. Dan semalam PDRM telah pun menahan 65 individu, yang mana 57 individu telah pun direman dan 8 individu diberikan jaminan polis di atas kesalahan ingkar PKPB. PDRM juga turut mengeluarkan kompaun kepada 387 individu di atas pelbagai kesalahan ingkar arahan PKPB. Daripada 102 kompaun yang dikeluarkan oleh polis, 31 kompaun kerana kesalahan ziarah Aidilfitri. Sebanyak 285 kompaun dikeluarkan di lapangan, yang mana 194 dikeluarkan di sekatan jalan raya. Saya tahu mungkin ramai yang menganggap keras sangat tindakan polis ini. Ziarah Aidilfitri diberikan kompaun dan sebagainya. Tetapi daripada keseluruhan rakyat Malaysia, hanya 102 kompaun bagi mereka yang mengingkari perintah yang dikeluarkan. Maknanya jumlahnya amat kecil berbanding dengan keseluruhan rakyat yang lain. Jadi saya kira tindakan ini dilakukan oleh pihak polis kerana kita telah pun memberi berbagai-bagai amaran
sebelum tindakan diambil. Ya, saya berkali-kali tegaskan, DG Kesihatan pun berkali-kali tegaskan, jadi masih ada tetapi jumlahnya terlalu kecil. Yang lain, saya kira patuh kepada arahan dan saya mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kerana mematuhi SOP yang dikeluarkan oleh kerajaan. Oleh itu saya sekali lagi mengingatkan bahawa patuhlah kepada setiap arahan kerajaan bagi mengelakkan diri kita diambil tindakan berdasarkan undang-undang yang ada pada hari ini. Dan seperti saya katakan bahawa pihak polis akan terus bertegas di dalam melaksanakan undang-undang yang telah pun kita war-warkan kepada seluruh rakyat. Mengenai berita palsu sehingga 26 Mei 2020 sebanyak 266 kertas siasatan telah dibuka oleh PDRM dan SKMM berkaitan berita palsu mengenai COVID-19. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 179 masih dalam siasatan, manakala 30 kes telah didakwa di mahkamah dan 11 diberikan notis amaran dan 18 telah mengaku bersalah. Sebanyak 297 penafian dan penjelasan mengenai berita palsu telah diperjelaskan kepada orang ramai oleh pasukan respon pantas ataupun PRP di bawah KKMM yang tugas mereka untuk membantu membendung penyebaran berita palsu berkaitan COVID-19 ini. Oleh itu, seperti biasa saya mengingatkan orang ramai supaya berhati-hati dengan setiap berita yang mereka terima dan tolong periksa kesahihan berita tersebut dan mereka boleh memeriksanya melalui talian 0389115103 ataupun layari www.sebenarnya.my untuk menyemak kesahihan berita tersebut. Jadi sekali lagi saya ingin ingatkan, periksa dulu kesahihannya sebelum menyebarkan sebarang berita. Kerana yang menyebar pun walaupun bukan pembuat berita palsu tersebut juga akan diambil tindakan oleh pihak berkuasa. Mengenai op sanitasi awam di bawah kawal selia KPKT sejak 30 Mac 2020 telah melakukan 7,056 operasi sanitasi yang merangkumi 174 zon termasuk di 78 zon merah dan kuning. Sebanyak 10,680 premis telah disanitasi yang terdiri daripada 2,615 pusat perniagaan, 3,859 bangunan kerajaan, 1,578 kawasan perumahan termasuk PPR, 2,279 tempat awam dan 349 pasaraya. Semalam, sebanyak 6 operasi sanitasi meliputi 6 zon di 5 buah negeri, iaitu 2 operasi di Terengganu, 1 operasi di Perlis, Kedah, Negeri Sembilan dan Sarawak. Mengenai pusat kuarantin, sehingga jam 8 pagi 26 Mei, sebanyak 271 pusat kuarantin telah beroperasi berbanding 270 pada hari sebelumnya, yang mana 12,611 individu sedang menjalani proses kuarantin wajib. Semalam, seramai 561 rakyat Malaysia telah pulang ke tanah air dari luar negara, iaitu dari Singapura, Indonesia, China, Mesir serta India, dan telah pun dikuarantin secara wajib. Dari segi kumulatif, seramai 41,179 rakyat Malaysia telah pulang ke tanah air dan telah dikuarantin wajib sejak 3 April 2020
dan sehingga hari ini seramai 33,465 individu telah selesai menjalani tempoh kuarantin wajib dan dibenarkan pulang. Semalam di dalam menjawab satu soalan daripada pihak media yang bertanyakan tentang bolehkah kereta membawa jumlah penumpang melebihi daripada 4 orang, dan saya terangkan bahawa mesyuarat telah pun bersetuju untuk membenarkan kereta berdasarkan kapasiti tempat duduk di dalam setiap kenderaan tersebut, dan saya maklumkan ianya hanya boleh dilaksanakan apabila peraturan diwartakan. Jadi hari ini saya ingin menjelaskan bahawa kerajaan telah mewartakan peraturan-peraturan pencegahan dan pengawalan penyakit berjangkit, langkah-langkah di dalam kawasan tempatan jangkitan nombor 6 pindaan 2020. Pindaan tersebut antara lain adalah berkaitan dengan kapasiti penumpang bagi kenderaan persendirian. Bagi kenderaan persendirian, pemandu boleh membawa penumpang mengikut kapasiti kenderaan masing-masing yang dikawal selia di bawah Akta Pengangkutan Jalan 1987, iaitu Akta 333. Bermakna, jika kapasitinya 4 penumpang, maka pemandu campur dengan 3 penumpang lah. 4 satu kereta, pemandu dengan 3 yang lain. Ini kereta biasa. Tetapi untuk kenderaan seperti MPV, dia boleh 1 plus campur dengan 6. Depan 2, 3. Jadi boleh sehingga maksimum 7 orang. Sebab belakang tu walaupun tempat duduknya panjang, dia boleh duduk bertiga, ya. Bertiga. 3, 2, 1 campur dengan pemandu, jadi 1 campur 1, 3, 6. Jadi boleh sampai ke 7. Jadi bermakna akta ini telah pun diwartakan dan akan berkuat kuasa besok 27 Mei 2020. Dan syarat yang lain tetap sama, iaitu mesti daripada keluarga dan ataupun yang tinggal serumah dengan penumpang tu semuanya datang daripada rumah yang sama. Jadi kalau satu keluarga tu 7 orang, boleh dibenarkan, ya, mengikut kapasiti penumpang yang dibenarkan di bawah Akta JPJ juga, Akta Pengangkutan Jalan, ya. Seterusnya mengenai kluster yang disebut sebagai kluster tapak binaan ini. CIDB ataupun Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia Wilayah Persekutuan telah memaklumkan mengenai jangkitan COVID-19 yang menular di sebuah tapak binaan di Kuala Lumpur. Kluster ini telah dapat dikenal pasti kerana pihak kontraktor telah mematuhi SOP yang ditetapkan, iaitu untuk melakukan saringan ke atas pekerja mereka sebelum dibenarkan beroperasi. Setelah menjalankan saringan COVID-19 ke atas semua pekerja, dia ada 400 pekerja. 44 pekerja disahkan positif dan telah dihantar ke Hospital Sungai Buloh untuk rawatan. Pekerja yang mempunyai kontak rapat juga telah pun dikuarantin. Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya telah mengeluarkan perintah supaya tapak binaan itu ditutup, termasuklah rumah kongsi yang terlibat. JKWP, iaitu Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan, juga akan melaksanakan proses pembersihan dan nyahkuman di tapak binaan dan rumah kongsi tersebut. Jadi COVID positif ini diperolehi
daripada result mereka apabila tapak binaan tersebut patuh kepada arahan kajian. Ya. Arahan daripada CIDB, mana-mana tapak binaan ataupun projek construction, projek pembinaan yang nak dimulakan, pekerja mereka mesti melalui saringan pekerja asing, warga asing. Itu keputusan kita dulu, mesti dibuat swab test. Dan yang negatif saja boleh memulakan kerja, yang positif tidak ada. Dan tidak boleh bekerja, dihantar terus ke hospital. Dan jika didapati ada yang positif, di seluruh tapak binaan tersebut akan ditutup. Jadi inilah yang berlaku. Jadi tindakan kita adalah tepat kerana kita telah mengarahkan secara wajib pekerja asing di tapak binaan di wilayah Persekutuan dan juga Selangor disaring dulu sebelum bekerja. Cuba bayangkan, kalau mereka tidak disaring, tentu hari raya baru ni penuhlah mereka di di KLCC. Biasanya kita tengok dalam media melaporkan penuh warga asing berada di KLCC. Bayangkan 44 orang ini berada di KLCC waktu raya dulu kerana tidak disaring. Tentulah penyakit ini, virus ini akan merebak bukan saja di kalangan mereka tetapi di kalangan warga negara Malaysia sekalipun. CIDB akan terus memeriksa tapak binaan bagi memastikan SOP dipatuhi sepanjang tempoh PKPB ini. Sehingga hari ini 5,236 tapak binaan telah diperiksa dan daripada jumlah itu 728 tapak binaan didapati mematuhi SOP dan 209 tapak binaan tidak mematuhi SOP dan telah pun diberikan amaran. Sebanyak 7 tapak binaan sehingga kini telah pun diberikan arahan tutup dan 4,292 tapak binaan masih belum beroperasi. Jadi ini menunjukkan betapa tegasnya CIDB dan juga Kementerian Kerja Raya di dalam memastikan keselamatan pekerja di tapak binaan ini. Dan sehingga hari ini seramai 27,383 pekerja di tapak binaan telah pun disaring COVID-19 oleh majikan masing-masing. Semalam kita dapati terdapat 172 COVID positif yang diumumkan oleh Ketua Pengarah Kesihatan. Walau bagaimanapun, daripada 172 tersebut, rakyat Malaysia hanyalah 8 saja. 8 saja. Yang lain adalah parti dan juga mereka yang di kuarantin. Oleh itu hari ini saya telah pun memanggil mesyuarat khas untuk pengurusan pendatang tanpa izin ini. Beberapa menteri yang terlibat, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kerja Raya dan juga timbalan-timbalan menteri, pegawai-pegawai, ketua-ketua jabatan terlibat di dalam mesyuarat khas pagi tadi khusus untuk membincangkan mengenai bagaimana nak menguruskan isu parti ini. Kerana kalau kita lihat jumlah mereka sudah pun banyak positif dan di MAIDS seramai 230 semalam dah ada 230 parti yang telah pun di kuarantin dan dirawat di MAIDS kerana positif COVID ini. Oleh itu, di dalam mesyuarat khas pagi tadi, kita telah pun bersetuju bahawa keseluruhan parti di 3 depo yang ada positif COVID ini, iaitu di KLIA, Bukit Jalil dan Semenyih, semua mereka mesti disaring. Ya. Yang positif hantar ke MAIDS. Dan keputusan kita selepas mereka didapati negatif.
Ya, mereka yang menjalani kuarantin dan juga dirawat di MAIPS, jika didapati negatif, mereka perlu dihantar pulang ke negara mereka. Begitu juga dengan apabila kita membuat saringan yang negatif berada di depo sekalipun, kita memutuskan supaya mereka juga dihantar pulang ke negara mereka. Yang positif kita rawat, yang negatif di depo tersebut, di depo-depo lain di seluruh negara. Bukan saja depo, 3 depo tadi yang saya sebutkan, di seluruh depo di negara kita, mana yang negatif, kita perlu hantar mereka pulang. Jadi kita telah pun meminta kepada Kementerian Luar Negara, kita telah minta supaya berbincang dengan negara-negara yang berkaitan, berbincang dengan rakan sejawat mereka di kedutaan asing di sini, supaya kita boleh membantu mereka untuk menguruskan mereka, membawa pulang rakyat mereka yang didapati negatif. Ya, dari segi selepas saringan dibuat. Dan kerajaan akan membuat saringan terhadap mereka sebelum dihantar pulang. Kita juga memutuskan bahawa semua pegawai dan kaki tangan perkhidmatan sokongan setiap depo di Malaysia akan dibuat saringan secara wajib. Jadi kita tidak mahu pegawai-pegawai kita berkait dengan COVID positif ini. Setakat hari ini di 3 depo yang saya sebutkan tadi, Semenyih, Bukit Jalil dan KLIA, semua pegawai kita didapati negatif. Sokongan yang saya sebutkan tadi termasuklah pembekal makanan yang ada kaitan, sesiapa saja yang ada kaitan dengan pusat ataupun depo tahanan tersebut, kita akan membuat saringan swab test bagi memastikan mereka bersih daripada jangkitan COVID-19 ini. Semalam kita juga berbincang mengenai jika berlaku kenaikan mendadak dari segi COVID positif di kalangan parti daripada depo-depo tahanan ini. Jadi kita bimbang semalam, takut hospital tidak mencukupi untuk menampung mereka. MAIPS boleh memuatkan 600 pesakit. Jadi hari ini kita telah pun memutuskan untuk menambahkan lagi hospital bagi kita merawat yang parti-parti ini, kerana hospital ini kita khususkan untuk merawat parti saja, iaitu MAIPS. Kita ada hospital kusta di Sungai Buloh, dan juga kita juga akan menggunakan bangunan wad bersalin lama yang tidak digunakan di hospital Kuala Lumpur. Dan 3 tempat ini boleh menampung 1,430 pesakit. Jadi kita yakin jika ada kenaikan mendadak sekalipun, hospital-hospital yang kita khususkan untuk parti ini boleh menampung jika berlaku kenaikan mendadak COVID positif di kalangan parti-parti ini. Jadi cuma yang lebih penting sekali, fokus kita adalah untuk menghantar mereka pulang ke negara mereka apabila mereka didapati negatif COVID-19. Jadi itu saja untuk hari ini. Terima kasih sekali lagi kepada seluruh rakyat yang patuh kepada setiap arahan yang dikeluarkan oleh kerajaan. Pesanan terakhir saya seperti biasa, terus kekal di rumah bagi memastikan keluarga kita, diri kita untuk terus kekal selamat. Stay home, stay safe. Saya buka kepada soalan. Okay, Assalamualaikum Datuk Seri, Afif dari Bernama. Soalan saya, adakah terdapat SOP khusus yang dirangka mengenai tempat tinggal pekerja atau asrama pekerja asing di negara ini bagi membendung wabak COVID-19? Terima kasih, Datuk Seri. Sebenarnya untuk pekerja asing di negara kita ada 2 jenis tempat tinggal mereka. Yang pertamanya quarters buruh binaan. Yang ini di bawah CIDB.
Yang keduanya, rumah kongsi yang berada di dalam tapak binaan tersebut. Dan untuk rumah kongsi ini, ianya terletak di bawah Kementerian Sumber Manusia. Kedua-dua tempat ini mempunyai SOP yang telah pun ditetapkan oleh kementerian yang berkaitan lah. Ada SOP dia. Ya, misalnya dari segi rumah kongsi, tidak boleh berkumpul untuk makan dan sebagainya, ada dia punya SOP dia. Cuma kerajaan akan membuat pindaan kepada akta. Akta yang dipanggil Akta Standard Minimum Perumahan, Kemudahan dan Kemudahan Pekerja. Ada akta khusus untuk perumahan dan kemudahan pekerja ni. Akta Perumahan dan Kemudahan Pekerja yang telah pun dipinda pada tahun 2019. Cuma masih belum dilaksanakan. Dan saya percaya akta ini very detail mengenai perumahan-perumahan untuk pekerja ini. Dari segi keluasan lantai misalnya untuk perumahan tersebut, dan berapa ratio dari segi jumlah pekerja yang boleh tinggal berdasarkan keluasan lantai rumah perumahan yang mereka ada. Dan saya percaya, saya difahamkan besok Menteri Sumber Manusia akan mengumumkan mengenai akta untuk perumahan pekerja ini. Perkara ini juga telah pun dibincangkan dalam mesyuarat jawatan kuasa kabinet mengenai pekerja asing yang dipengusikan oleh saya. Cuma kita menunggu yang lain-lain tu, dasar-dasar baru tu akan dibentangkan di dalam kabinet untuk kelulusan. Jadi tunggulah, banyak perkara-perkara yang melibatkan polisi pekerja asing ini akan kita bentangkan, yang akan kita luluskan. Dah pun diluluskan oleh mesyuarat khas jawatan kuasa kabinet, bawa ke kabinet. Kalau kabinet approve, saya akan umumkan lebih detail lagi. Tapi untuk perumahan, saya difahamkan Menteri Sumber Manusia akan umumkan. Okey. Okay, Assalamualaikum Datuk Seri. Soalan saya, semalam KP Kesihatan meminta untuk tidak memandang negatif tindakan kerajaan terhadap pendatang asing tanpa izin ini. Ada pihak yang mendakwa tindakan kerajaan menangkap parti sebagai mendiskriminasi golongan ini. Jadi apa komen Datuk Seri? Terima kasih Datuk Seri. Saya pun tak faham lah. Golongan yang saya rasa tak faham tentang undang-undang parti. Mereka perlu sedar bahawa parti adalah mereka yang memasuki negara secara haram. Saya tidak tahu di mana-mana negara pun dalam dunia ini yang membenarkan mereka yang masuk ke negara secara haram tanpa dokumen sah boleh bebas bergerak dan sebagainya. Tidak ada. Mereka yang masuk ke negara secara haram adalah salah dari segi undang-undang negara dan boleh ditangkap. Itu jelas di dalam undang-undang kita. Jadi tidak timbul isu. Mereka kata kenapa tangkap waktu ini? Kita tangkap mereka, yang pertama salah dari segi undang-undang. Yang kedua, sekurang-kurangnya lepas kita tangkap, kita tiba-tiba mereka positif. Mereka patutnya berterima kasih kepada kita. Kalau mereka tidak ditangkap dan mereka positif COVID-19, tentulah mereka merupakan golongan yang menyebarkan COVID positif ini, virus ini kepada rakyat kita, warga negara kita yang tidak bersalah. Apa kata kalau tiba-tiba parti ini berjumpa dengan mereka yang membuat, yang tak puas hati ini? Bukankah mereka juga akan mendapat jangkitan COVID-19 ini kepada diri mereka? Jadi mereka perlu melihat bahawa tindakan yang dilakukan oleh kerajaan untuk menjaga kepentingan umum. Kerajaan menjaga kepentingan majoriti penduduk kita. Majoriti yang patuh, yang pihak PDRM menganggarkan lebih daripada 95% ni patuh. Kita menjaga kepentingan majoriti rakyat yang patuh ini. Tetapi hanya kerana parti yang masuk secara haram ke negara kita, atas alasan kerana kebebasan, human right dan sebagainya, kita nak biarkan bebas, akhirnya yang terjejas adalah majoriti rakyat kita. Kita tidak akan benarkan. Walau apa pun alasan yang diberikan oleh kumpulan yang menentang tindakan kerajaan ini,
kerajaan tidak akan tunduk pada mereka kerana tindakan kerajaan adalah untuk menjaga kepentingan dan keselamatan rakyat kita. Okey? Okay, Assalamualaikum Datuk Seri, saya Faris dari RTM. Kita tahu sekatan jalan raya dilakukan untuk menyekat orang ramai daripada melakukan perjalanan rentas negeri untuk pulang berhari raya. Okey, tapi bagaimana pula di stesen kereta api ataupun train, sebab terdapat segelintir daripada mereka yang telah pun lolos ataupun berjaya untuk balik ke kampung kerana mereka menggunakan helah, memakai baju kerja, pas kerja, bila dicek ataupun diperiksa, okey, kata nak pergi ke kerja. Tapi sebenarnya mereka melakukan perjalanan rentas negeri. Itu soalan pertama, dan lanjutan daripada itu, untuk mereka yang dah berjaya meloloskan diri ini, bila mereka nak pulang semula, contoh ke bandar, ke KL, bagaimana? Adakah mereka ni akan dihalang untuk kekal berada di kampung halaman ataupun dikenakan kompaun sebaik mereka cuba untuk balik semula ke bandar, dan pekerja sama ada pejabat awam ataupun pekerja di sektor swasta yang akan dah cuba curi balik itu nak pulang semula nanti macam mana? Okey. Yang pertamanya ada pihak polis meletakkan anggota mereka di stesen kereta api ataupun stesen MRT, LRT, semua ada. Dan tram pun ada diletakkan. Sebab itulah tadi bila saya baca pematuhan tadi, dari segi kawalan pematuhan tadi, saya sebutkan terminal udara, terminal darat dan sebagainya, itu menunjukkan memang ada. Ya, tetapi seperti saya kata tadi, mungkin pihak polis menggunakan budi bicara dia, saya tidak tahu macam mana. Ya, mungkin alasan kerana kerja merentas negeri dibenarkan. Tetapi saya percaya kalau kerja rentas negeri waktu raya tak adalah. Tapi mungkin dia balik earlier, seminggu sebelum raya, atas alasan permit kerja. Jadi kita dah katakan rentas negeri boleh kalau kerja. Sebagai contoh, duduk di Seremban, kerja di Kuala Lumpur, memang kita benarkan. Dan dia kena ada pas kerja. Kalau dia balik lebih awal, seminggu sebelum itu, atas alasan kerja, mungkin atas alasan itu mereka dibenarkan. Dari segi kalau ada yang lolos lah. Kalau ada yang lolos, saya pun tidak tahu berapa ramai yang lolos. Tetapi seperti saya katakan, lepas balik ke kampung, bukan ada jaminan tidak lepas daripada tindakan polis apa balik ke tempat kerja nanti. Kepada mereka saya kata, baliklah. Jangan tak balik. Sebab hari ini KPPA telah pun mengeluarkan statement kenyataan bahawa mereka yang gagal bertugas selepas cuti ini akan diambil tindakan tata tertib. Jadi mereka berani buat, mereka kena berani tangguhlah. Kalau mereka lolos dulu, mereka cekaplah. Tapi kalau mereka balik, tak boleh nak lolos, akan diambil tindakan oleh polis. Bayar je lah kompaun. Jangan sampai tak pulang. Kita tak menahan mereka pulang, kita galakkan mereka pulang kerana nak bekerja. Jangan sebabkan takut di kompaun, tak balik, akhirnya hilang pekerjaan. Lebih baik kalau kena kompaun dan terus bekerja. Jadi saya harap mereka balik-balik bekerja, tetapi tindakan saya pun tak tahu apa tindakannya, tapi kita serahkan kepada polis kerana sekatan jalan raya akan terus dikekalkan di setiap tol dan sebagainya untuk menyekat daripada rentas negeri ini. Jadi kita serahkan kepada pihak polis untuk tindakan seterusnya. Okey? Tapi baliklah. Saya harap mereka balik. Ya, worst keadaan yang paling teruk berlaku pun kena compound je lah. Jadi elok balik. Okey? Datuk Seri Faizal dari Bernama. Soalan saya, kita tahu hanya 20 orang untuk raya pertama, dan ada juga yang telah membuat makan-makan secara sendiri, secara kecil-kecilan pada hari ini akan datang sehingga Syawal lah. Perkara ini dijangkakan berterusan sehingga Syawal. So adakah kerajaan bercadang untuk mengetatkan lagi undang-undang atau akan memberi kelonggaran kepada mereka yang mematuhi undang-undang seperti kurang daripada 20 orang pada suatu masa? Apa pandangan Datuk Seri?
Kita punya SOP kita kata hari pertama saja yang dibenarkan sambutan dan 20 orang satu hari untuk hari raya pertama. Seterusnya tidak ada lagi. Kerana SOP jelas sambutan hari raya pertama sahaja. Sebab itu semalam saya pun tengok dalam laporan berita semalam. Malam tadi saya tengok. Hari semalam hari raya kedua. Dan pihak polis terus memantau di kampung-kampung. Untuk hari raya kedua, ada yang terus dapat compound on the spot apabila pihak polis sampai ke rumah mereka. Okay? Jadi kebenaran hanya raya pertama. Hari raya seterusnya, walaupun hari raya ni sebulan, tetapi seperti saya kata, untuk hari pertama. Hari lain adalah menyalahi daripada SOP yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan. Soalan ada lagi? Shanika daripada Bernama. Datuk Seri, saya nak tanya mengenai Suruhanjaya Tinggi Malaysia di Singapura. Dikatakan bersedia membantu membawa pulang pemandu bas wanita yang telah kematian suaminya baru-baru ini. Jadi ada apa-apa perkembangan terkini mengenai kes ini? Sekian. Perkara dia tidak dirujuk kepada saya sebenarnya. Jadi saya tidak tahu. Biasanya dia akan merujuk. Ramai yang merujuk kepada saya kalau ada kes-kes special seperti ini. Ada kematian. Memang kita biasa lepaskan. Dulu pun ada berlaku bapa meninggal, anak meninggal, baru-baru ni anak meninggal. Mereka berada dia datang daripada Singapura. Kita benarkan. Tetapi untuk upacara pengkebumian tersebut, oleh kerana syarat kita, sesiapa yang melepasi sempadan negara kita masuk ke negara kita mesti dikuarantin 14 hari. Kerana mereka emergency, tidak dikuarantin 14 hari, SOP-nya mereka boleh melawat ke tempat pengkebumian tetapi dengan memakai PPE sepenuhnya. Peralatan perlindungan diri sepenuhnya. Dia kena pakai PPE sampai ke situ. Dan kita benarkan mereka cross negeri di situ, berada di situ selama 3 jam saja maksimum. Dan mereka akan diiringi oleh barisan hadapan kita. Bawa mereka sampai ke pengkebumian, 3 jam berada di tempat bersama keluarga dan sebagainya. Lepas tu terus dihantar balik. Walau mana pun, dari segi peraturan Singapura, kita terserah pada Singapura. Jikalau mereka balik ke Singapura, mereka diminta oleh Singapura untuk kuarantin wajib dan sebagainya, itu terserah kepada negara Singapura itu sendirilah. Kalau macam this case, dia driver bus di Singapura, kalau dia nak balik lagi, dia cuma ada 3 jam saja di sini dan dia terpaksa balik ke Singapura. Kalau di Singapura mempunyai peraturan lain, kita serah kepada Singapura lah. Tetapi kita boleh benarkan dengan pakaian yang full PPE dan 3 jam dan mereka terpaksa balik semula ke Singapura. Ya, itu telah pun dilaksanakan dalam beberapa kes sebelum ini. Yang ini saya pun tidak tahu kerana tidak dirujuk saya. Kalau ada kes seperti itu, itulah SOP yang telah pun kita persetujui di dalam mesyuarat khas menteri-menteri yang kita bersidang setiap pagi tersebut. Okey? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya. Maaf lahir dan batin.